وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير، نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثواب سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni sekali lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu untuk meneruskan lagi pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi kalau tak silap berada dalam aqabatu at-taubah. Aqabah taubah. Mana aqabah yang kita kena tempuh, yang kita kena menjadi orang yang berjaya. Mana kita kena merentas aqabah tu. Selama mana kita tak rentas aqabah tu, selama itulah perjalanan kita tak gerak. Tak gerak. Perjalanan kita menuju kepada Allah tak gerak, statik. Yang ni guana-guana pun kita kena retah sehingga kita berjaya. Dengan makna sehingga kita benar-benar berusaha untuk memutuskan hubungan dengan dosa. Putus hubungan dengan dosa. Dengan makna kita berhenti daripada buat, bukan daripada dosa itu saja, semua dosa-dosa yang kait dengan dia, makna dosa yang selevel dengan dia, kita berhenti. Makna bila orang taubat ni, taubat daripada curi, bukan taubat daripada curi saja, mengupak pun sekaligus lalu. Sebab orang taubat ni orang yang menyesal kerana dia akan berhadapan dengan azab daripada Tuhan. Jadi automatik dia akan tinggal apa sahaja yang boleh membawa hukuman ke atas dia daripada Tuhan. Maknanya kita menyesal terhadap apa yang berlaku, dan kita berhenti daripada meneruskan pelakuan tadi. Kemudian kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang, dan kita minta pengampunan daripada Tuhan. Itu orang panggil taubat. Berazam sungguh-sungguh. Makna ada peluang ke tak ada peluang ke, kita tak nak dah. Seakan-akan macam ke kita tak nak lagi jatuh dalam api. Dosa tu api dah. Dosa ni duduk pada tapak api dah. Sebab dosa yang kita buat, dia akan berakhir dengan api. Iaitulah api ni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kat mana kita? Okey tak? Walaqad balagana angka mas. Okey. Saya tak kat mana. Jumlatul amri annahu zabtala ta'ala ta'ala. Tak lagi. Ma ya'mal su'a yang senang sudah lagi. Mana? Tajuk karamati Surah syaitan aduan Zarali akhi Walaqad balaghana an Kahmas bin Hasan annahu qala. Situ. Baik, Allah iqra. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala sayyidina Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah, falaqad balaghana an Kahmas. فلقد بلغنا عن كهمس بن الحسن أنه قال: أي
أذنبت ذنبا أنا أبكي عليه منذ 40 سنة. قيل ما هو يا أبا عبد الله؟ قال زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكا فأكل، ثم قمت إلى حائط داري فأخذت منه قطعة فيه فغسل بها يده. فناقش نفسك وحاسبها وسارع إلى التوبة وبادر فإن الأجل مكتوم والدنيا غرور. وتضرع إلى الله والنفس والsyaitan tak ada. والنفس والsyaitan aduwan. Ada tak? Ada. Ada kita tinggal. Okey. Fatahallahu laka wa jazakumullahu khairal jazaa wa ja'alaka minas salihin. Baik, masih lagi nak membicarakan tentang taubat. Tentang taubat. Ambil contoh daripada orang-orang salah dulu, bagaimana dia ambil berat dalam isu yang kait dengan dosa ni. Ambil berat dalam isu taubat ni. Antaranya contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Kahmash bin Hasan. Ini salah seorang daripada tokoh di kalangan ulama salah yang meninggal pada tahun 149, kalau tak silap, 149 Hijrah. Falaqad balaghana, maka sesungguhnya balaghana telah sampai kepada kita telah sampai cerita kepada kita an Kahmas ibni Al-Hasan, daripada Sayyidina Kahmas bin Hasan At-Tamimi Al-Basri alaihi ridwanullah. Ini salah seorang daripada tokoh besar yang meninggal pada tahun 149 Hijrah. Orang zuhud, orang yang warak, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sepatutnya kita jadikan dia sebagai panduan. Cuba tengok dia dengan apabila dia salah melakukan dosa guana dia. Annahu qala, bahawa sungguhnya dia berkata, Sayyidina Kahmah kata, aznabtu dhanban, aku pernah buat satu kali dosa. Aznabtu makna aku pernah berdosa. Aku pernah buat dosa, dhanban satu dosa. Fa ana abki alaihi, dan aku menangis alaihi atasnya, dengan makna kerananya, kerana dosa tu. Satu dosa yang aku buat, aku menangis menyesal, mohon kepada Allah supaya dosa aku diampunkan. Dalam keadaan aku takut. Mundu 40 sana, semenjak 40 tahun. Tak berhenti lagi aku menangis ni. Maknanya dosa aku buat. Nak menunjukkan betapa mereka ni ambil cakna tentang salah buat dosa. Kita nak hari buat, tak ada rasa benda pun, bukan rasa ke ahli syurga dah. Dia sedosa, hati dia lembut. Ini tengok hati lembut orang ni. Sedosa je, Allah menyesal sungguh-sungguh. Qila ma huwa ya Abdullah. Qila, dikatakan, ada orang tanya dia, ma huwa ya Abdullah, dosa apa wahai bapa kepada Abdullah? Ya Aba Abdullah, dosa apa yang membuat siapa nangis 40 tahun, besar benar dosa membuat. Dia kata dosa benda. Qala, maka dia pun menjawab, Sayyidina Kahmah kata, dosanya satu hari zarani akhul li fillah. Satu hari akhul li fillah, seorang saudara aku kerana Allah. Maknanya seorang sahabat akulah, yang aku bersahabat dengan dia semata-mata untuk nak cari redha Allah. Dia mari menziarahi aku. Zarani, dia menziarahi aku. Fashtaraitu lahu samakan, maka aku pun belilah untuk dia seekor ikan. Ikan hok masak dah lah, bukan ikan hok betul. Fa'akala, maka dia pun makan. Dia makan ikan tu. Thumma qumtu ila ha'itin jari. Kemudian aku pun bangkit menuju kepada ha'itin. Ha'it ni mana kebun. Hitan. Tu orang panggil ke kebun. Asalnya makna ha'it ni pagar. Kebun orang zaman dulu dia pagar. Kamu kena makan di lembu. Kalau kita orang Terengganu, bilik air dulu kita pagar dengan zinc. Orang kata baju letak mana? Baju letak dalam zinc. Dalam zinc tu maknanya dalam bilik air. Bilik air tu dekat dengan telaga nama dulu. Orang dulu kat dalam jambang lah. Ni orang gitu juga. Haid tu apa? Pagar. Biasa ni kalau kebun kena buat pagar lah. Kena kebun.
jari kebun kepada jirangku. Fa akhadtu minhu, maka aku ambil daripada kebun itu qit'ata tinin, secebis tanah. Fa ghasala biha yadahu, maka saudara aku tadi dia pun membasuhlah dengannya, dengan tanah tadi, yadahu akan tangan dia. Buang orang kata apa, lemuk-lemuk yang ada di tangan tu. Ambil tanah je, ambil sikit tanah. Kan kata ambil kebun, ambil buah durian 2 tik, dah ambil tanah je. Makna dengan sebab dia ambil tu, dia berasa dia bersalah. Dia ambil hak orang tanpa beritahu kepada tu orang dia. Padahal apalah sangat, tapi tidak bagi orang yang dekat dengan tu Tuhan. Bagi orang biasa okey je, tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hati dia hidup, dia rasa itu satu kesilapan yang besar. Apa yang dia buat kerja gitu? Apa kalaulah orang tu tak maaf kepada dia, berhadapan dia dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menyesal dengan apa yang dia buat tu, bagi khabar ke tuang dia, guna harta orang tanpa minta kebenaran daripada tuang dia selama 40 tahun dia makan. Ini orang-orang salah. Kalau ambil durian orang 2 tik kau, tak tahulah sampai ke matilah nang ni. Hak ni ambil tanah tu, ambil tanah. Untuk nak buat kesak dia punya tangan. Tangan tu pula bukan dia yang buat tangan dia, tangan kawan dia tu. Baik. Fanaqis nafsaka. Maka munaqashahlah diri kamu. Makna kamu pertikaikan diri kamu. Wa hasibha, hendaklah kamu hisap akan dia. Hitung diri kamu banyak mana dosa yang dia buat. Kemudian naqis dia. Naqis ni makna persoalkan dia, apa mungkin buat. Kalau nak viva, orang master PhD dia ada munaqashah. Munaqashah ni mana? Dia berdebat lah waktu tu berlawan. Munaqis dia akan tanya, awak gini, mana dalil dia? Apa awak gini? Apa itu? Awak gini salah, sebabnya begini. Ini orang panggil munaqis. Ini kita munaqashahkan diri kita. Apa yang muat gitu? Apa yang membodohkan? Mu tak belajar ke di Masjid Yuniza tang-tang? Mu tak tahu ke benda tu haram? Mu tak sanggup ke nak berhadapan dengan azab Tuhan? Mu rasa api neraka tu macam api lighter. Api lighter pun mu tak urut dah. Naqish. Ini Imam Ghazali kata, fanaqish nafsak, maka kamu munaqashah akan nafsu kamu. Nafsu kamu ni jahat. Jangan percaya dia. Seorang je orang atas muka dunia ni kita tak boleh berbaik sangka kepada dia. Tidak boleh percaya ke dia. Tak boleh puji dia. Apa dia? Nafsu kita. Dia. Orang kita tak boleh nak berhusnuzon dengan dia. Pelik mata kita, berau, dia akan bawa kita kepada benda yang buruk. Bila sebut nafsu ni, hak masih belum dilatih. Macam bila sebut akhlak lah. Bila sebut akhlak yang baik. Kecuali kita kata akhlak yang buruk, jadi buruk. Nafsu yang telah terlatih, baru tak masuk ni. Kalau semata-mata sebut nafsu, maknanya nafsu yang buruk. Mata-mata sebut akhlak yang baik. Maknanya kita munaqashah nafsu. Wahasibha, dan hitung akan dia. Hitung benda dia buat. Hari ni muat benda ni. Mengita orang tadi. Lepas pada kita mu cerita ke orang pula. Mu cerita tentang keaiban orang. Mu buat suka-suka. Orang ketuk pun mu suka. Padahal kawan tu tak sengaja, mu pun ketuk juga. Macam ke cerita pinggang beli tu, orang salah dia, suka. Padahal dia salah juga. Hitung dia. Fasara' ila taubati, dan bersegeralah kepada taubat. Jangan tangguh-tangguh. Sebab orang kata kesialan dosa ini amat besar. Kesialan dosa ni amatlah dahsyat. Jadi cepat-cepat kita bersihkan. Cepat-cepat kembali kepada Allah atas kesilapan yang kita buat. Wabadir, makna dan bersegeralah. Badir dengan sarik sama je. Sebab apa kita perlu bersegera bertaubat? Jangan tangguh-tangguh. Fa innal ajala maktumun, kerana ajal itu maktum, dia disembunyikan, kita tak tahu. Boleh jadi kita nak tangguh, malah karang nak taubat sedap sikit, duduk atas tikar sejadah. Nak fokus betul, dok dah malam.
orang kata petang kena langgar di lori bengok, sedang molek, tak ada nak taubat. Kita tak tahu. Ajal kita tak tahu. Ataupun turun tangga kena serangan jantung. Kena serangan jantung dah. Tak ada nak taubat. Alhamdulillah. Jadi taubat ni segera. Bila salah, taubat selalu. Salah, taubat selalu. Jangan putus asa daripada rahmat tu. Tuhan, seperti mana syaitan tak pernah putus asa untuk nak sesatkan kita. Nafsu tak pernah putus asa untuk nak merosakkan kita. Kita dah bertekad dah, aku tak mau nganjing dah kau orang, tak mau dah. Bila orang cakap sedap nganjing pun dah sekali lagi. Ingat tu, astagfirullah. Saya minta maaf banyaklah saya salah. Gitu cara dia. Harap mudah-mudahan itulah dosa kita yang terakhir. Salah tengok aurat orang puang, tengok keting, sok pula naik. Astagfirullahalazim. Lalu astagfirullah, aku tak mau tengok dah kau. Mata aku Tuhan bagi untuk bukan untuk nak tengok keting orang, tapi nak tengok muka mak ayah aku dengan penuh kasih sayang, nak tengok muka guru-guru aku, nak tengok Al-Quran, nak tengok keindahan alam semesta, nak tengok bunga supaya dapat melihat, orang kata dapat melihat keagungan, kekuasaan tu Tuhan lah SWT. Terus taubat. Wabadir. Terus. Fa innal ajala maktumun, kerana ajal itu maktumun, ianya disembunyikan oleh Tuhan. Tak ada orang tahu ajal dia bila. Antaranya kita. Jadi jangan kekalkan dosa tu, kerana bila ada dosa pada kita, dia akan membawa sial kepada kita. Wad dunya ghurur, dan dunia ini ghurur. Orang kata sirah mubalaghah tu dengan makna amat banyak tipu dah daya dia, khadi'ah. Banyak tipu daya dia. Kadang-kadang kita tak sedar kita bahan lebang. Kita berasa okey tapi sebenarnya KO. Jadi cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah buat dosa biasa je sebab kita manusia. Kita ada nafsu. Nafsu ujian untuk kita. Syaitan ada. Syaitan pengalaman dia luah. Dan setiap waktu dia hitam nak cari kelemahan kita. Salah buat dosa biasa je. Memang sifat kita manusia, la yusammal insan illa linisyani. Tidak dinamai insan melainkan kerana lupa dia. Bila lupa pengawak dia salah. Wala qalba illa annaha tataqallab. Tidak dinamakan hati melainkan dia sentiasa bertukar ganti. Kullu bani adama khata. Setiap anak cucu Nabi Allah Adam itu khata, banyak salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang banyak bertaubat. At-taibuna habibur rahman. Orang yang bertaubat tu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Taibuna minadz dzambi. Orang yang bertaubat daripada dosa, kamal la dzambalah. Syekh Nawawi Al-Bantani dia sebut dalam kitab dia, kalau kita taubat sebelum daripada berlalu 6 jam, maka orang kata kejahatan yang kita buat tu tak akan terakam dalam surat amalan kita. Tapi lepas pada tu barulah akan ditulis oleh malaikat di sebelah kiri, dan waktu tu dia laknat akan kita. Dia kata biar mampu derahlah mu buat nyusah kaku je. Duk buat dah. Jadi jangan lock lama dosa yang kita buat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kita manusia, memang kita tersalah. Itu kelemahan kita. Dalam waktu yang sama, kita minta kekuatan daripada Allah. Balik semula kepada Allah. Jahat mana kita tetap hamba Allah. Allah tetap tuang kita. Dan Allah suka kalau kita kembali kepada dia. Tapi jangan niat pula. Lagi aku nak buat pula. Tu orang tak taubat. Orang taubat ni guna? Aku berazam untuk tak nak buat lagi pada masa yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah ini dosa yang terakhir bagi aku. Tak ambuh dah ya Allah. Aku mau faham. Lepas pada tu letak pula berang, jatuh pula sekali lagi. Balik pula. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, seperti mana syaitan tak pernah putus asa untuk nak menyesatkan kita. Baik. Ini dia kata. Wan nafs wa syaitan aduan. Ada dalam teks tu? Tak ada. Tak ada yang tu. Dan nafsu dan syaitan tu dua-dua tu adalah musuh kepada kita. Bila musuh, dia akan cari ruang kelemahan kita untuk nak merosakkan kita. Wa tadarra' ila Allah. Tadarra' maknanya tadarra' dengan hati.
Makna rendahkan diri awak betul-betul di hadapan Allah dengan hati awak tu. Gantung pengharapan kepada Allah. Timbulkan rasa takut kepada Allah. Merayu-rayu dengan hati awak kepada Allah, itu makna tadarru'. Wabtahil ilaihi, dan ibtihal kepadanya, rayu-rayu dengan lidah tu. Ibtihal ni dengan lidah, tadarru' tu dengan hati. Wazkur hala abinaki, maknanya bila kita salah, hati kita biar hidup, minta ampun dengan Allah, berazam untuk tidak mengulanginya lagi, rasa rendah diri di hadapan Allah, rasa-rasakan betapa lemahnya kita kalau Tuhan tak jaga kita. Tu yang tiap-tiap pagi tu kita kena baca doa tu. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Dalam wurdul latih kita baca tadi tu. Pagi baca sekali, petang baca sekali. Tujuan apa? Tujuan supaya kita dijaga oleh Allah. Hak yang lepas, minta Tuhan bagi pengampunan. Hak yang akan datang, minta Tuhan bagi penjagaan. Jadi kita kena minta dengan Tuhan. Sebab kita tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Dia. Kemudian dia kata, wazkur hala abina Adam. Ingatlah kepada keadaan moyang kita, iaitulah Nabi Allah Adam alaihissalam. Sallallahu alaihi wa ala alihi, sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wasallam. Alladhi khalaqahu Allah, yang mana Allah mencipta akan dia, akan Adam itu, biadihi, dengan tangan dia. Dengan makna Tuhan mencipta Adam dengan kejadian yang luar biasa, yang penuh dengan keistimewaan. Bukan macam dia cipta langit bumi dak. Nabi Adam ni hak special ni. Sampai Tuhan kata dia mencipta Nabi Adam dengan dua tangan dia. Bukan Tuhan ada tangan tak. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah hembuskan ke dalam Nabi Adam ruh dia, ruh Allah Subhanahu wa taala. Nak khabar bahawa kejadian Nabi Adam tu, masya-Allah, hebat sangat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Tuhan hembus ke dalam, Tuhan hembuskan ke dalam Nabi Adam ruh Tuhan. Bukan kata ruh ada Tuhan. Tuhan ada ruh, Tuhan ada ruh juga. Jadi ruh dia sebahagian masuk dalam Adam, sebahagian duduk pada dia, bukan. Ruh tu makna ruh tu adalah ruh milik Tuhan. Ruh yang dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan masukkan ke dalam Nabi Adam. Sehingga Tuhan guna perkataan dihembus. Nak menunjukkan kejadian Nabi Adam ni kejadian yang luar biasa. Yang amat diambil syakna oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna makhluk dia yang terpilih ni. Bukan macam makhluk biasa-biasa ni. Seakan-akan Tuhan buat sendiri dia. Bukan suruh orang kata pekerja-pekerja dia. Macam kalau kita kata, oh ini saya sendiri yang masak ni, bukan pekerja saya masak ni. Seakan-akan gitu. Nak khabar bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang amat istimewa, yang amat-amat special. Bukan makna Tuhan pergi ke Adam. Mana Adam ni? Ruh dia pun pergi masuk dalam Adam pun jadi jelmaan kepada Tuhan. Astagfirullah. Ruh itu adalah makhluk Allah. Tu kita kena ingat. Makhluk Allah ni apa? Sesuatu yang dicipta oleh Allah. Tapi kejadian ruh ini luar biasa kerana dia diluar biasakan oleh Allah. Dan kedudukan ruh ini amat tinggi kerana ia ditinggikan oleh Allah. Ruh lebih tinggi daripada Arsyur Rahman. Ruh ni jangan main. Lebih-lebih lagi ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ruh itu tak dinamakan dengan alam al-khalqi, dinamakan dengan alam al-amri. Sekalipun dia dicipta oleh Allah. Nak tunjuk kejadian ruh dengan kejadian alam memang beza. Hak Nabi Adam seakan-akan Allah hembus sendiri ke dalam jasad Nabi Adam. Hebat kedudukan Nabi Adam, istimewa Nabi Adam di sisi Tuhan. Dalam keadaan gitu pun wa hamalahu ila jannatihi ala a'naqil malaikah. Kemudian Nabi Adam dipikul, dijunjung ke syurga, bawa ke syurga, ala a'naqil malaikah, di atas tengkok-tengkok para malaikat special tu. Malaikat arak dia bawa pergi ke dalam syurga. Maknanya makhluk ni luar biasa. Lam yuznib illa dhanban wahida, dia tak buat dosa kecuali sekali dosa je. Dosa tu pun setengah kebanyakan jumhur ulama kata dia hanyalah satu kesilapan. Bukan dosa yang istilahi.
dosa yang lughawi. Dosa bukan dosa istilahi. Sebab Nabi Adam dia adalah Nabi. Tengok ulama kata tak, dia dosa betul. Dosa betul. Tapi bukan dosa besar, dosa kecil. Dan pada waktu tu Nabi Adam tak jadi Nabi lagi. Banyak takwilan daripada para ulama nak menjelaskan bahawa Nabi mustahil melakukan dosa. Dan Nabi Adam masa tu tak jadi Nabi lagi. Ataupun yang dia buat tu bukan dosa, tapi hanyalah kesilapan. Masuk dalam kategori hasanatul abrar, baik dah pada orang-orang yang baik, sayyiat al-muqarrabin, tapi masih lagi buruk bagi orang-orang yang dekat. Tak pakai butang baju ni. Orang biasa tak ada benda. Cina pakai seluar pendek je pergi jumpa dengan raja. Ada benda. Tapi orang dekat dengan raja, salah letak butang pun rasa kesilapan yang besar. Tu yang Imam Sya'rani kata, seandainya kalau akulah jadi Nabi Adam pada waktu tu, dengan makna aku Sya'rani ni yang ada di situ, bukan Nabi Adam, bukan Nabi lah. Waktu tu bukan aku makan buah khuldi, bukan aku makan buah saja pokok tu, dengan pokok-pokok aku makan. Sebab apa? Sebab dia dah dosa. Dia hanyalah kesilapan. Kesilapan tu pula kesilapan yang ijtihadi. Nabi Adam dia berijtihad dan dia salah dalam ijtihad dia. Salah dalam ijtihad tak dosa, bahkan boleh pahala. Jadi banyak takwilan yang diketengahkan oleh para ulama supaya kita nampak bahawa nabi-nabi itu mustahil dia jatuh dalam melakukan dosa. Maknanya dia tidak buat dosa melainkan satu dosa je. Dosa pula dosa makan buah khuldi, bukan makan khinzir, minum arak dak. Buah pokok. Pokok tu Tuhan kata jangan makan pokok ni. Dia ingat ke pokok tu kena pokok daripada jenis tu. Semua dalam. Dia tak makan pokok hak Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala larang tu. Ni orang kata salah. Tersalah dosa. Fanazala bihi, maka turun kepadanya, nazala alaihi, turun ke atasnya, bihi dengan sebab satu dosa tu, bukan banyak dosa pun, sedosa. Mana zala, apa yang turun sampai ke peringkat dia dikeluarkan daripada syurga, sampai ke peringkat dia diturunkan ke bumi, sampai ke peringkat habis mahkota pakaian syurga hilang habis, sehingga dia telanjang bulat, diturunkan ke bumi pula. Allah hukumannya, sehingga menangis dia selama 200 tahun, taubat kepada Allah, minta Tuhan ampun. Sedosa je. Dia makhluk yang istimewa, makhluk yang dekat dengan Tuhan, makhluk yang dicipta dengan penuh kelebihan, makhluk yang Tuhan sayang. Dengan sebab sedosa 200 tahun dia taubat. Cuba bayang kita, berapa dosa kita buat hari ni, banyak mana dosa kita buat. Dosa mata, renung, 1, 2, 3, 4, 5. Dosa telinga, renung, 1, 2. Dosa lidah, 1, 2, 3, 4, 5. Dosa tangan, 1, 2, 3. Dosa kaki, dosa hati. Ada gong dak hari ni, nak nunjuk korang dak hari ni, takabur ada ke dak, ujuk ada. Allah. Kalau kita hitung waktu dah buruk kita, macam kita tak ada ruang kita di sisi Allah. Maknanya hak makhluk yang mulia begitu pun dosa dia salah. Nak menunjukkan betapa dia ambil berat dalam urusan yang berkait dengan maksiat ni. Itu orang yang dekat dengan Allah. Macam Gekah Mas tadi tu, dosa apalah sangat, tapi dia rasa cukup kok besar. Cukup besar dia punya dosa yang dia buat. Baik. Fanazala bihi ma nazala, maka turunlah ke atas Nabi Adam, bihi dengan sebab dosa, satu dosa dia, ma nazala, apa yang turun, sehingga dia dikeluarkan daripada syurga. Hatta ruya, sehingga diriwayatkan, anna Allah Ta'ala qala lahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Adam. Tuhan kata, ya Adam, wahai Adam, ayyu jarin kuntulaka. Ayyu jarin, jar maknanya jiran. Jiran ni orang yang duduk dekat dengan kita, orang yang berada di samping kita, yang cara tentang kebajikan kita, itu jiran kita. Ayyu jarin kuntulaka, aku ni jiran, dulu aku ni bagaimana? Ayyu jarin kuntulaka, dahulunya aku ni jiran jenis apa kepada kamu? Jiran baik ke jiran tak baik?
Dengan makna mu ni aku muliakan mu ke tidak? Aku jaga mu ke tidak? Aku bagi anugerah kepada mu ke tidak? Aku ni jiran jenis apa dengan mu? Jenis hak baik ke? Atau jenis hak buat kenayak kepada jiran? Jiran dengan makna orang yang berada bijiwarina. Kalau orang lah, sesuatu yang berada di sebelah kita. Sebelah kita dengan makna yang ambil cakna tentang kita, yang berbuat baik kepada kita, yang membantu kita masa kita susah, yang bergembira dengan kegembiraan kita. Itu makna jiran kita. Jadi Tuhan tanya, aku ni jiran jenis apa terhadapmu sebelum daripada ni? Qala ni'mal jar ya Rabb. Nabi Adam kata, sebaik-baik jiran, tak ada dah jiran yang lebih baik daripada engkau ya Allah. Meletak aku dalam syurga, memberi pakai mahkota kemuliaan kepada aku, membenarkan aku untuk menikmati, orang kata nikmat-nikmat syurga, memuliakan aku, suruh semua malaikat sujud kepada aku, sehingga kejadian aku ni kejadian yang amat istimewa. Nabi Adam kata, ni'mal jar, engkaulah sebaik-baik jiran. Qala, maka Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ukhruj min jiwari. Wahai Adam, keluarlah kamu daripada menjadi jiranku. Wada' an ra'sika, dan tanggalkan daripada kepalamu itu taja karamati, mahkota kemuliaan yang aku beri. Melawan aku, membuat dosa kepada aku, membuat maksiat kepada aku, dalam keadaan begitu baik aku layan kepada. Fa innahu la yujawiruni, sesungguhnya tidak boleh menjadi jiran kepada aku, man asani, orang yang buat maksiat kepada aku. Setara Nabi Adam, Tuhan kata gitu. Satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, ditinggikan darjatnya, dicipta dengan ciptaan yang luar biasa, yang amat istimewa, kerana satu dosa. Begitu Nabi Adam boleh. Begitu orang kata musibah menimpa akan ini, orang kata bahananya dosa. Bahananya dosa. Padahal Nabi Adam tu bukan dosa pun. Dah kalau kita hak dosa betul, dosa besar pula, cuba bayang kalau kita dah tempat pun. Tapi orang yang hati dia gelap, dia tak nampak benda pun, lama jadi buat dosa benda pun. Tapi hati orang yang hatinya cerah, dia takut. Sebab dosa tu bukan semata-mata, tapi dosa tu ada kesialan dia. Hak paling sial dia dulu, kita akan terhalang daripada daripada apa? Daripada taufik. Terhalang daripada al-qabul. Tak ada hak tu kok, tak ada gawai hidup, baik mati lah. Baik mati, tak ada gawai hidup. Hidup dia hanya semata-mata untuk nak meninggikan lagi adab dia dalam api ni. Wala'iyadzubillah. Baik. Fima ruya, hatta annahu, sehinggalah Nabi Allah Adam AS, fima ruya, pada apa yang diriwayatkan. Dalam satu riwayat, baka dia menangis ala zambihi, kerana dosa yang dia buat tu, mi'atai sanah, 200 tahun. Hatta qabilallahu taubatahu, sehingga Allah menerima taubat dia. Wa ghafara zambahu al-wahid, dan Allah mengampuni dosa dia yang satu. Bukan Imam Ghazali nak suruh kita putus asa daripada rahmat Tuhan, tapi Imam Ghazali nak suruh kita nampak betapa bahananya dosa. Jadi jangan hampiri dosa. Kalau salah melakukan dosa, cepat-cepat bersihkan diri kita daripada dosa tu, supaya kesialan dosa tu tak terus menimpa kepada kita. Baik. Hadza haluhu, ini keadaannya, keadaan Allah ma'a nabihi, bersama-sama dengan nabi dia. Ini layanan Allah, bersama-sama dengan nabi dia bila buat silap. Sebab kita buat silap kepada Tuhan, seru kepada sekalian alam, bukan kepada kawan kita ni. Jadi kesilapan kepada dia amat besar. Kerana tu ulama sufi kata, semua dosa, tak ada dosa kecil besar berlaku. Sebab apa? Sebab kita langgar perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kecil pun kalau Tuhan tak apung, kan neraka dia apung dia. Nak kata kecil apa benda gitu. Cuma nak dibandingkan dengan dosa lain, adalah dosa lain yang lebih besar hukuman daripada dia, maka orang panggil dia tu dosa kecil.
Tengok kepada balasan dia akan membawa seseorang ke dalam api neraka. Itu bukan benda kecil. Api neraka bukan mainan. Kerana itu para ulama kata la tahqiranna as-saghirata. Jangan memandang lekeh kepada dosa-dosa hak kecil. Fa innal jibala minal hasa. Kerana bukit hak besar-besar tu datangnya daripada batu-batu hak kecil-kecil. Baik. Fa kaifa halul ghairi, bagaimana keadaan orang lain, hak yang bukan nabi, hak yang tidak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dzunubin, pada dosa-dosa la tuhsa, yang tidak boleh dihitung banyaknya antara ni kita. Kerana itu perlu sangat-sangat kita kena memperbanyakkan istighfar. Makna paling kurang setiap hari kita istighfar 70 kan? 70 kali. Kalau boleh 100 lagi baik. Duduk dengung seorang sebelum tidur tu, banyak dosa aku, ada yang aku tahu, ada yang aku tak tahu. Mula-mula aku tahu dulu apa benda. Allah, aku ngupak tadi, astagfirullah, apalah ya Allah, aku tak mau ngupak dah lepas benda ni. Kalau jumpa dengan orang aku ngupak tu, aku nak minta maaf dengan dia. Serik dah, aku tak mau dah. Dosa apa lagi? Dosa dengan Allah, dosa tengok aurat orang, dosa ambil buah durian orang. Maka kita tahu taubat. Ada dosa-dosa yang kita tak tahu, khususnya dosa hak kait dengan hati. Hak hati ni tak nampak kita. Kalau hati tak cerah tak nampak. Kalau zikir kurang, amal kurang, tak nampak setabuk. Kita berasa macam kita ahli syurga dah. Keadaan minta maaf, minta ampun daripada Allah atas dosa-dosa yang kita tak tahu dan dosa-dosa yang kita tak tahu. Kerana itu setiap kali lepas habis baca tahiyat, disunatkan kita baca doa tu. Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tu nak baca tu, Nabi ajar kepada kita supaya dosa-dosa kita hak kita tak sedar tu diberi pengampunan oleh Allah. Kita tak nak bila kita nak mati lagi Tuhan buka hijab, Allah beratas dosa 1, 2, 3, 4, 5, kita tak sedar. Dia tetap berdosa. Tapi kalau kita baca doa tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pengampunan. Kalau untuk guru saya memang dia anjurkan sangat-sangat kita baca doa tu setiap kali lepas pada kita baca tahiyat, lepas baca selawat, kemudian kita baca dengan doa tersebut. Sebab kita tak tahu dosa kita, tak tahu. Wa hadza tadarru' at-ta'ib, dan inilah dia tadarru', orang kata merendah diri. Apa ni tadarru' apa? Makna kita kata ratapan, merendah diri orang. Apa benda kalau kita merataklah tau kita benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maapunlah saya, maaflah saya, memang saya bersalah. Apa benda gitu? Merayu, merayu. Tapi tadarruk ni hati. Merayu hati kita. Mana hati kita dalam keadaan rendah, hati kita dalam keadaan rasa bersalah, hati kita merayu-rayu kepada Allah, atau orang panggil tadarruk. Hadza, dan inilah tadarruk at-taib, inilah tadarruk orang yang bertaubat. Jadi orang yang macam ni, yang kali kedua dia tak semangat mana dah nak buat dosa. Salah pula, gitu pula sekali lagi. Orang yang ketiga lagi dia tak semangat buat dosa. Salah pula, buat gitu pula sekali lagi. Lepas pada tu lagi dah sampai ke peringkat dosa dia nampak dah dosa. Bila dosa nampak dosa, kita tak percaya. Macam kita ayam munah, kita nampak tak ayam munah, tak percaya tak. Hak yang kita duk main tak ayam munah buh muka tu sebab kita nampak tak ayam munah macam gebedak sejuk. Tahu? Ambil tak ayam munah, beli RM70. Sebotol tak ayam munah tu jual nak tak muka. Sebab dia kata sejuk. Ni orang langgar Astro ni. Apa ni? Muka Allah sejuk sedapnya. Orang tengok gila mu ni. Bosok kau. Satu asrama bau.
Sebab dia tak nampak. Tapi bila semakin nampak, hidung dia semakin bau. Mana bau ni? Bau busuk-busuk sikit-sikit. Kemudian semakin bau lagi. Allah busuk ni. Bila bau betul, dia nampak betul. Oh ini rupa-rupanya Muna ni. Tengok pun mutah dah. Maka begitulah pandangan ahlillah kepada maksiat. Bahkan maksiat tu lebih teruk, lebih kotor, lebih hina, lebih menyakitkan daripada tai ayam Muna. Tai ayam Muna dia gitu busuk gitu je. Mutah je lah. Oh ni sakit. Dosa jawapan dia api ni. Api ni kata. Alhamdulillah. Fa kaifa bil musirri al muta'assif? Bagaimana dengan orang yang musir yang teguh-meneguh melakukan dosa, yang tidak bertaubat. Al muta'assif, yang tegal dalam melakukan dosa. Tapi dah hati dia tu gelak, dia tak rasa benda pun. Patutnya dia lebih utama untuk nak tadarrung, untuk nak ibtihal kepada Allah. Tapi dah hati tu gelak, dia rasa macam dia tak ada benda. Bahkan dia rasa seronok pula buat maksiat. Wala'iyadzubillah. Itu penanda hati yang hampir mati. Walaqad ahsana man qala, sesungguhnya amat baik orang yang berkata. Amat baik orang yang berkata. Makna telah dia kata walaqad ahsana man qala, sesungguhnya orang yang berkata itu telah mengelokkan kata-kata dia, sehingga kata-kata dia amat elok, mempunyai makna yang cukup mendalam. Dia kata mana? Ya khafu ala nafsihi man yatub, orang yang bertaubat. Ya khafu ala nafsihi, dia bimbang kepada diri dia. Lagi banyak dia bertaubat, lagi bimbang dia kepada diri dia. Bimbang jatuh dalam kemurkaan Allah. Fa kaifa tara halaman la yatub, bagaimana mu tengok keadaan orang yang tak taubat? Relax ni. Sedangkan dia lebih utama untuk bertaubat, untuk nak takut kepada Allah. Tapi kerana hati dia mati, dia tak rasa benda. Baik. Fa in tubta, maka jika kamu bertaubat. Summa naqatta at-taubah, kemudian kamu batalkan taubat itu. Batalkan taubat dengan makna kamu buat maksiat pula. Tapi taubat kamu tu sebenarnya tak terbatal dah. Taubat kamu hak mula-mula tak terbatal dah. Dia tetap diterima oleh Allah SWT. Tapi kelemahan kamu membuat maksiat macam kamu membatalkan semula taubat kamu. Wa'utta ila dzambi, dan kamu kembali semula kepada dosa itu. Sanian, untuk kali yang kedua. Fa'ud ila taubah, maka kembali semulalah kepada taubat. Mubadiran, dengan cara yang segera. Jangan tangguh-tangguh. Jangan kita kata Allah, kayak gini aku buat juga jadi aku tak mau taubat lagi. Malah karang baru nak taubat. Malah karang baru aku tak mau buat. Ni aku nak buat dulu. Jangan takut-takut kita mati. Sebab ajar kita maktum, ajar kita Tuhan dok khabar. Dan dosa tu ada sial dia. Ada majal dia. Wa kulli nafsika, dan sebut kepada diri kamu, kata kepada diri kamu. Kata mana? La'alli amut, mudah-mudahan aku mati qabla an a'ud ila dhanbi hadhil marrah. Aku mati sebelum aku kembali semula kepada dosa untuk kali ini. Maknanya kita letak harapan situ. Maknanya kita tak nak buat dosa tu sampai ke mati. Dah kalau kita buat, siapa tahu kita buat. Husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanang azan dalam hati, inilah maksiat yang terakhir. Mudah-mudahan aku mati sebelum daripada aku ulang semula dosa yang sama. Andai kata kalau terulang semula, balik semula kepada Allah. Ulang lagi balik sekali. Sayyidina Abu Bakar kata ma asarra man istaghfara. Tak dikira orang yang berterusan melakukan dosa. Orang yang istighfar, orang yang bertaubat. Tapi taubat yang cukup syarat. Wa in 'ada fil yaum, sekalipun dia ulang semula dosa yang sama 70 marrah, 70 kali pada hari yang sama. Jangan niat dah kayak aku nak ulang lagi. Yang kedua sampai ke 70 kali, jangan. Ni nak khabar kelemahan kita, kadang-kadang kita jatuh dalam maksiat. Waktu tu jangan putus asa daripada rahmat Allah, balik semula supaya kita menjadi orang yang bertaubat, masuk dalam senarai at-taib aniz dzambi. At-taibuna aniz dzambi kaman la dzambalah.
Orang yang bertaubat daripada dosa seakan-akan macam dua orang yang tidak berdosa. Okey. Wa kadzalika thalithan, maka begitu juga untuk kali yang ketiga, wa rabi'an, untuk kali yang keempat. Sampailah banyak kali mana kita salah buat dosa, jangan putus asa daripada rahmat Tuhan, balik semula kepada Allah. Kalau betul kita taubat, buat dosa hak kedua tu kita dak bersedak dah. Taubat betul pula, buat dosa yang ketiga lagi dak sedap. Taubat sungguh pula kepada Allah, buat tersalah buat dosa yang keempat lagi dak sedap. Akhir sekali tahu hebel berasa maksiat tadi. Akhir sekali kita betul-betul dipisahkan daripada maksiat. Fataballahu alaikum. Allah kurniakan taubat itu kepada kamu. Setelah kita berusaha untuk nak bertaubat. Kita usaha untuk nak pisah diri kita daripada dosa sampai ke peringkat Allah benar-benar memisahkan kita daripada dosa. Waktu tu kita akan nampak dosa tu adalah dosa. Ini orang panggil nampak hakikat ni. Hakikat ni kita akan nampak setelah kita beramal, dan amalan itu mesti berasaskan kepada ilmu. Mula ilmu diikuti dengan amal, kemudian diikuti dengan ahwal. Sepatutnya dengan ilmu tu dah boleh pergi ahwal selalu dah. Daripada ahwal tu akan keluarnya amalan. Tapi kadang-kadang kita lemah, tak mari ahwal tu. Jadi waktu tu kita kena amal dulu. Amal dulu supaya dalam hati kita ditimbul ahwal. Bila timbul ahwal tu, dia keluar pula pada anggota waktu amalan yang sebenar. Dia sepatutnya ilmu. Daripada ilmu, dia keluar kepada ahwal. Hati dulu. Bila betul-betul kita yakin, dia akan merubah keadaan hati kita. Daripada ahwal itulah akan keluarnya amal. Andai kata tak keluar ahwal, kita paksa diri kita untuk beramal dengan harapan supaya keluarnya ahwal. Ni saya tak ada bateri dah. Habis dah. Dia dah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dah sempat nak bertaubat. Ada tu dah, ada ni dah, ada power bank tu. Macam kita tahu je. Ni kasah ni. Ada tu tak? Ada tu. Tu ambil tu. Ada pakai power bank. Boleh. Oh, ni type. Dia nak type C. Ada type C. Tu ada ni tak? Type C tak itu? Ada. Kajian yang tak pakar. Okey. Tengok mana? Mana tadi? Kat mana dah? Qul li nafsika, kata kepada diri kamu, la'alli amut, barangkali aku mati sebelum daripada aku ulang dosa ni. Itu harapan aku. Yang mana aku harap-harap aku tak ulang lagi dosa ni pada masa yang akan datang. Waktu tu syaitan akan cocok kita. Tak payah taubat lagi lah. Kayak gini membuat pula. Kita kata dah semestinya. Kayak gini boleh jadi aku mati lepas pada ni. Dan aku tak akan ulangi lagi dosa ini. Kama ittakhasta az-dzam. Dan seperti mana ittakhasta az-dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan. Seperti mana engkau jadikan dosa dan kembali kepadanya
hirfatan sebagai hirfah, sebagai kebiasaan kepada kamu. Fattakhis at-taubah aidan wal'ud ilaiha hirfah. Jadikan juga. Nah, dia kata apa? Mana tadi? Wa kama ittakhasta dzamba, seperti mana engkau jadikan dosa itu. Wal'auda ilaihi, dan kembali semula kepadanya, kepada dosa itu, hirfatan, itu amalan kamu. Kita kata. Fattakhis, maka jadikanlah juga at-taubata, taubat, wal'uda ilaiha, dan kembali kepada taubat, hirfatan juga. Jadikan amalan juga. Dah kita duk ulang dosa, ulanglah taubat. Salah buat dosa lagi, ulang taubat lagi. Jadi jangan buat dosa berhenti di situ. Sebab kita diberi peluang, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada dia. Hirfah ni maknanya kerja, kerja. Hirfah ni maknanya kerja. Maknanya kalau kamu jadikan membuat dosa tu, kembali semula kepada kerja kamu, kejap-kejap buat dosa, maka jadikan juga taubat itu sebagai kerja kamu. Dengan makna jangan putus asa daripada rahmat tu Tuhan. Tapi taubat tu taubat sungguh lah, bukan taubat main-main. Hirfah maknanya sina'ah. Baik, mana tadi? Wala takun fit taubah a'jaz minka fi zambi. Jangan sekali-kali kamu pada bertaubat menjadi terlebih lemah daripada kamu daripada dosa. Makna buat dosa tu lebih gagah daripada bertaubat. Sepatutnya taubat tu lebih gagah daripada buat dosa. Sebab taubat tu bawa kita ke syurga, dosa tu bawa kita kena neraka. Jadi nak khabar apa? Jangan putus asa daripada rahmat Allah, dan jangan tertipu dengan bisikan syaitan yang suruh kita melengah-lengahkan taubat. Macam-macam alasan. Mu taubat, lagi mu buat pula. Mu 3-4 kali taubat buat nganjing ke Tuhan ni. Apa benda mu nak jadi benda? Mu nak kenal Tuhan benda. Akhir sekali kita kerja sungguh. Jadi tak taubat lah. Tengok bila tua-tua nak taubat sungguh, tak mahu buat dah apa-apa. Sampai ke mati dia akan kekal dosa. Sebab dia kena lebong. Masa dia buat dosa tu kena lebong dah. Kemudian lepas dia buat dosa kena lebong pula sekali lagi. Mula-mula dia kena lebong sampai buat dosa. Kemudian dia kena lebong sampai dia jadi putus asa. Orang cerdik tak begitu. Kena lebong sekali dah. Lepas pada tu kita lah pula. Makna kita tak dilebong lagi untuk kali-kali yang berikut. Wala tai'as, jangan kamu putus asa. Wala yamna'uka syaitan minat taubah, jangan sekali-kali syaitan mampu menghalangmu daripada taubat. Bila syaitan mampu menghalang kita? Bila kita ikut dia. Ikut dia dengan cara kita tidak segera melakukan taubat. Bisa babi zalika, dengan sebab itu. Fa innahu, kenapa kita kena bersegera taubat, jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan. Fa innahu dilalatul khair, kerana taubat itu menjadi penanda akan kebaikan. Sebab orang yang taubat ni orang yang Tuhan sayang. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada kasih sayang tu Tuhan. Dulu kita sebut dulu Abi Ishaq Al-Isfarayaini. Dia taubat selama 30 tahun. 30 tahun dosa pun dia buat tak tahu. Sehingga dia rasa macam Perah seakan-akan taubat dia tu Tuhan tak terima. Akhir sekali dia mimpi. Dalam mimpi tu kata, mu nak benda daripada taubat tu kan, mu nak kasih sayang Tuhan kan. Tu tak mu nak kasih sayang Tuhan. Taubat tu untuk dapat kasih sayang Tuhan. Cuma baca dalam Quran tu, Tuhan kabur 30 tahun dah mu dapat tu benda hak mu nak tu. Melalui firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertaubat itu orang yang disayangi oleh Allah. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dosa memang kita manusia, kita lemah. 1001 kelemahan ada pada kita. Sebab kita manusia. Ada nafsu, syaitan pula. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Duk itan ni nak apa ni? Oh, ni dia nak jadi wali. Okey. Kita lebong dia cara wali. Zikir, mari berasa sejuk dalam hati. Padahal setan duduk sembuh
Duk sembur dengan ekong setan. Sejuk. Buah air batu dia. Sejuk. Kemudian bunyi suara, wahai hamba-Ku. Kita pun, ya Allah, bunyi macam dalam diri ni. Wahai hamba-Ku. Bunyi luar pula. Dia ni, nyauk dia kata. Nyauk kot orang panggil ni. Contoh, kata gitu. Maknanya akhir sekali kita pun tertipu. Mulah wakilku yang aku utuskan selepas daripada Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Nabi Muhammad yang sebenar dikurung yang ke-15 Hijrah. Kita pun, Allah, akulah Tuhan Rabbul Alamin. Aku muliakan kamu Asia. Ada benda lepas itu wakil Tuhan lagi dah. Jahannam habis. Setan ni dia tengok kita nak benda. Dalam Quran Tuhan kata dah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dia sentiasa memerhati kamu. Dan juga kabilah-kabilah dia. Dia nak menyesatkan kamu min haitsu la tarawnahu. Itu perlunya kita kepada seseorang yang boleh bimbing kita, yang boleh menyedarkan kita. Nak lawan dengan tipu daya setan. Kalau tidak, balik-baliknya kita akan terperangkap. Walau kita ahli ilmu, walau kita ahli ibadat. Kerana itulah Imam Ghazali dia pergi cari Syekh Yusuf An-Nassaj untuk dapat khidmat nasihat. Izzuddin Ibni Abdussalam Sultanul Ulama, dia pergi cari siapa? Abi Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Sya'rani, seorang tokoh besar, ulama hadis, ulama fiqh, dia merendah diri di hadapan Syekh Ali Khawas. Sebab apa? Sebab setan yang tengok, awak ahli ilmu, okey. Dia tengok menu ahli ilmu, nak start ahli ilmu kena A, B, C, D, cara ni. Ini ahli ibadat, okey, ni cara dia. Ini sehingga setengah-setengah ulama tulis tipu daya syaitan. Antaranya kitab yang dikarang oleh Ibnu Jauzi, kitab Talbisul Iblis. Godaan-godaan syaitan bagi orang sufi, bagi ahli hadis, bagi ulama-ulama qiraah, bagi ahli ibadat, bagi orang ahli. Hak yang tidak ditulis tu, hak yang pengalaman syaitan banyak ada tu lagi. Ini kalau kita tak ada orang bimbing kok, golik-goliknya teraklah kita. Kan itu kalau kita tidak ada pembimbing, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Maka kita akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna ada tempat orang yang kita gantung. Barulah kita tak hanyut. Kalau tidak kita akan hanyut. Dalam keadaan kita rasa kita dah jadi wali dah, jadi ahli syurga dah. Kena bukan ahli syurga, ahli burger. Bukan ahli syurga. Baik. Wala takum fit taubah a'jaza minka, dan jangan sekali-kali kamu pada bertaubat menjadi terlebih lemah daripada kamu fi zambi, daripada dosa. Biar taubat tu lebih kuat daripada dosa, dan bertaubat itu lebih kuat daripada berbuat dosa. Wala tayas, jangan kamu putus asa. Wala yamna'ka asy-syaitan, jangan sekali-kali syaitan menghalang kamu minat taubah, daripada taubat. Dan jangan kamu tertipu dengan bisikan syaitan. Itu yang dalam Wirdul Latif dibaca pagi dan juga petang, ada ayat bunyi di mana? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. A'udzu bika rabbi an yahdurun. Daripada awal tu. Awal Wirdul Latif sebut dah. Macam mana dia? Rabbi, wahai Tuhan, a'udzu bika, aku minta perlindungan denganmu, min hamazatis syaitan, daripada bisikan-bisikan syaitan. Syaitan duk bisik tu, kita tak sedar tu. Orang tu buat ngancing, aku sembur dia sikit. Tengok orang tu nak nunduk tu, kutuk dia sikit. Itu semuanya bisikan-bisikan syaitan. Kita minta perlindungan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tak lindung kita, golik-goliknya kita akan terperangkap. Wa'udzu bika rabbi an yahdurun, aku minta perlindungan denganmu ya Allah daripada kehadiran syaitan. Sehingga apa yang kita buat tu orang panggil perbuatan bersetan. Hilang kewarasan.
Kita berasa kadang-kadang kita rasa kita buat tu comel sangat-sangat, tapi apa yang kita buat tu buruk sangat-sangat. Ini kehadiran syaitan. Syaitan hadir ni bila kita duk ikut dia, ikut sehingga dia sebati dengan dia. Waktu tu dia tak akan biarkan kita, bahkan dia akan rosakkan kita dan kemuncak kerosakan dia masa kita nak mati. Kerana tu daripada masa kita segar ni, kita jangan kawang dah dengan syaitan. Lalu masa segar kita tewas dengan bisikan syaitan, masa nak mati tu, kita rasa kita akan selamat ke? Masa tengah gagah ni ikut syaitan, masa nak mati seribu-seribu lemah, kita ingat selamat ke pada waktu tu? Kita ingat dia nak lak saja kepada kita waktu tu. Jadi masa kita segar ni, kita kena latih tak nak ikut syaitan, tapi nak ikut tu Tuhan. Baik. Fa innahu dilalatul khair, kerana taubat kita tu adalah penunjuk akan kebaikan. Ama tasma' qawluhu ala tasma' qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu mendengar fa innahu dilalatu al-khair, kerana bertaubat. Fa innahu ay fa inna ittikhazit taubah, kerana bertaubat itu dilalatul khair, dia adalah penunjuk kepada kebaikan, menunjukkan Tuhan nak bagi kebaikan kepada kita. Bahkan Tuhan khabar orang yang bertaubat ni orang yang dia sayang. Ama tasma', tidakkah kamu mendengar qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW. Nabi kata guna, khiyarukum kullu mutafattin tawwa, orang yang terbaik di kalangan kamu. Khiyarukum, orang-orang yang terbaik di kalangan kamu. Kullu mutafattinin, orang yang berhadapan dengan ujian. Ujian ni dosa lah. Nak tengok benda maksiat, orang lain tak macam ke dia. Nak ngupak, nak ini, dan salah dalam melakukan maksiat. Tapi tawab, lepas pada tu dia bertaubat. Taubat. Itulah orang yang terbaik. Jadi nak menunjukkan bahawa taubat tu adalah satu amalan yang cukup baik, yang amat kita perlukan, yang amat memberi manfaat kepada kita untuk kita bebas daripada kesialan dosa. Kalau tidak gerak kita. Yang para ulama kata, idza lam taqwa ala qiyamil lail, bila mung tak gerak nak bangun malam, tak cakap nak tahajud dah, sampai waktu Allah tu. Kalau nak kecing boleh bangun, nak tengok bola boleh bangun, nak bangun sembahyang tahajud, ya Allah. Payah nak puasa siang hari, payah sangat. Puasa dah. Apa pukul 12 tengok nasi lemak, belegok makan apa pada tu. Payah. Idza lam taqwa ala qiyamil lail, apabila mu dak gerak nak bangun malam, yang sepatutnya mu gerak sebab mu muda lagi. Wa siyamin nahar, dan berpuasa pada waktu siang, fa'lam, hendaklah mu tahu, annaka maqbulun, bahawa kamu sedang dibelenggu. Kabbalatka khati'atuka, kamu telah dibelenggu oleh dosa-dosa kan? Ini sianya dosa. Kalau boleh bangun sembahyang tahajud pun, bukan tahajud. Kau nak nunjuk kau orang, tu boleh bangun. Kau nak nunjuk kau orang, kau nak suruh orang kata alim, orang waruk, tu tak tidur malam pun tak apa. Kalau ngaji Quran sampai belanja dia tu. Sebab nak suruh orang puji, tu tak apa. Waktu bukan ibadat, waktu adalah maksiat. Tapi bila ibadat payah. Bila payah untuk beribadat, itu penanda kita sedang diikat. Yang mengikat kita adalah dosa-dosa kita. Jadi perlu sangat-sangat kita kepada taubat. Baik. Ai kasirul ibtila' bidzambi, orang yang banyak diuji dengan melakukan dosa, jatuh dalam dosa. Kemudian kasirut taubah minhu, dan banyak pula dia bertaubat daripadanya, daripada dosa tadi. Warruju' ilallah, dan banyak kembali kepada Allah jalla jalaluh, yang maha agung keagungan dia, bin nadamah, dengan cara bertaubat. Ini orang yang terbaik. Kita ngapa ni? Nabi kata apa? Khiyarukum kullu mutafattinun tawwab.
Khiyarukum kullu mutafattinin khiyarukum kullu mutafattinin tawwab. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang banyak diuji dengan dosa, kemudian dia banyak bertaubat. Dia bertaubat tak lain tak bukan untuk nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal istighfar, dan juga banyak istighfar. Jangan sekali-kali bila kita buat dosa kita berasa biasa-biasa tak. Jangan sekali-kali kita keringkan lidah kita daripada istighfar. Paling-paling kurang 70 kali sehari. Paling-paling kurang 70 kali sehari. Lepas pada ni cuba amal. Lepas pada ni cuba amal. Berhenti daripada dosa dan cuba memperbanyakkan istighfar. Setiap kali buat dosa tu istighfar. Ingat bahawa dosa tu dia ada sial dia. Sial dalam kehidupan dunia kita. Waktu dia dak jadi, belajar dak masuk. Sial di akhirat, api neraka. Wala iyadu billah. Baik. Wa tadhakkar, dan renunglah, ingatlah qaulahu subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk motivasi kita nak terus bertaubat, tak putus asa daripada rahmat Tuhan ni. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Sesiapa yang ya'mal su', buat benda-benda yang buruk, dosa, aw yadhlim nafsahu, atau menzalimi diri dia dengan buat dosa, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, taubat, yajidillah, dia akan dapati Allah Ghafurur Rahima. Tuhan tu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, Maha Penyayang. Penyayang ni maknanya dia akan bagi anugerah yang istimewa kepada orang yang dia sayang. Kalau Rahman, bagi anugerah je, apa-apa anugerah. Kalau Rahim, yang penyayang, bagi anugerah istimewa yang dia tak akan bagi kecuali kepada orang yang dia sayang. Kita boleh taubat tu pun itu penanda kasih sayang dia dah. Tuhan tak akan bagi taubat kecuali kepada orang yang dia sayang. Jadi kita kena taubat dan kita kena bersyukur setelah kita berjaya bertaubat, dan kita kena harap supaya Allah kurniakan taubat kepada kita dengan erti kata yang sebenar sampai ke peringkat kita mula tak bernafsu lagi untuk buat maksiat. Itulah jiwa para auliya, jiwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi, maka inilah dia. Kalau masalah gini, jawapan dia gini. Wabillahi taufiq, Allah sajalah yang bagi tahu taufik. Serah diri kita kepada Allah. Kita tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Hak bahagian kita apa? Bahagian kita usaha seberapa yang kita mampu. Hak beri tak beri, itu kerja Tuhan, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhenti situ lah. Ada soalan apa-apa? Ada Ada soalan tak? Ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita istighfar 27 kali untuk diri kita dan 27 kali untuk seluruh umatnya baginda Nabi. Antara umat Nabi ni kita juga. Astaghfirullahalladzi la sama-sama ikut saja. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Kuat. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. Semangat sikit. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 تقبل الله منكم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى الموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك